Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa asba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bika. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumihi fid dharain. Kitab kita pakai muka surat 15, matan 65. Kata Musannif, khaf min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isa'atika ma'ahu antakuna zalika istidrajan lak sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Takutlah kamu kerana wujud ihsannya pada kamu serta berterusan perlakuan burukmu terhadapnya, bahawa demikian itu adalah umpan bagi kamu, akan kami binasakan mereka dengan beransur-ansur dari tempat yang mereka tak sedar. Hadirin sekalian, syukur Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia Dia dan pemberian Dia semata-mata, Dia masih mengekalkan kita di atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Dia beri kita nikmat Islam. Sejak lahir lagi kita Islam, dengan mak ayah kita yang kita lahir daripada mereka yang Islam, kita dihukumkan Islam. Alhamdulillah. Islam yang kita dapat ni, Allah SWT memudahkan kita pula untuk ikut perintah Dia, tinggalkan larangan Dia. Dengan kita dibesarkan dalam keluarga Islam, masyarakat Islam, dalam suasana sekitar kita, sekeliling kita, environment kita, yang Allah Ta'ala telah mudahkan kita untuk ikut perintah Dia, tinggalkan larangan Dia. Alhamdulillah. Lebih besar lagi syukur kita, Allah SWT bukakan pintu hati kita untuk belajar bersungguh-sungguh, mempunyai kehendak untuk mengenali Dia, memahami Dia, dan benar-benar nak hidup dalam keadaan lurus hati pada Dia, benar syahadah kita pada Dia, benar syahadah kita pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita keinginan demi keinginan, kehendak demi kehendak, tak putus-putus untuk terus sentiasa segar duduk dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita keupayaan bagi hari boleh hadir untuk solat subuh berjemaah. Syukur Alhamdulillah diberi pada kita kelapangan masa, keterbukaan hati berada dalam masjid ni untuk kita nak manfaatkan pertemuan pagi ini, meneruskan bacaan daripada kitab Hikam. Matan ke-65 ni, khaf min wujudi ihsanika ilaika wa dawami isa'atika ma'ahu antakuna zalika istidrajan laka sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Terjemah sekali lalu matan tu, kata dia,
takutlah kamu. Hendaklah kamu berasa takut. Takut apa? Takutlah yang masih wujudnya pemberian ihsan Allah Ta'ala kepada kamu beserta mengekalnya buat dosa engkau kepada dia, kata dia. Terjemah dia beri itu, beserta berterusan perlakuan burukmu terhadapnya. Bahawasanya demikian itu adalah umpan istidraj bagi kamu. Terjemah ayat Quran itu, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan umpankan mereka, kami akan istidrajkan mereka dengan beransur-ansur daripada tempat dan waktu yang tidak mereka sedar sama sekali. Hadirin sekalian, ada peringatan yang nak disebut oleh pengarang kita yang kita nak baca pada pagi ini mengenai hal yang ada pada kita beserta dengan nikmat yang berterusan Allah Ta'ala masih bagi kat kita. Kalau kita perhati nikmat yang saya selalunya nak mengajar, memang saya sebut nikmat-nikmat ni apa dia? Kita masih hidup lagi, kita dapat Islam sejak kecil lagi, main masjid, main surau, istilahnya berjemaah, masih lagi dalam keadaan taat. Dalam pada itu kalau kita perhati kat diri kita, banyak lagi benda-benda yang tak lurus lagi kat kita ni. Banyak lagi yang kita lalai daripada Allah Ta'ala. Banyak lagi masa yang sepatutnya kita manfaatkan untuk kita ada interaksi dengan Allah Ta'ala. Baca Qurannya, selawatnya, zikirnya Allah Ta'ala. Tapi kita masih lagi banyak tak sedar lagi matlamat kita nak ke mana. Seolah-olah kehidupan kita ni kita dah rasa lega dengan nikmat yang macam ni, dengan taat yang macam ni yang Allah Ta'ala beri, sedangkan ada ketaatan yang lebih besar pada itu yang kita boleh buat tapi kita abaikan. Yang ni yang dia nak bagi peringatan kat kita. Kata dia, hendaklah kita kena takut sikit. Takut apa? Masih lagi Allah Ta'ala berikan ihsan kepada kita. Ihsan apa? Dia bagi nyawa, kesihatan, pandangan mata, telinga, otak, fikiran, tubuh badan. Umur walaupun katalah 50, 60, 70, sihat lagi macam orang muda. Orang muda pun kadang tengok macam-macam penyakit lah. Kita tak ada penyakit lagi. Contohlah kan. Jadi itulah antara istilah wujud ihsan Allah Ta'ala pada kita. Bahkan Allah Ta'ala duk beri kita kelangsungan hidup ni pun sebenarnya apa yang nikmat kita masih kecapi ni semuanya adalah ihsan Allah Ta'ala kepada kita. Yang tu adalah satu takrif juga yang kita kena faham. Yang pengarang kita menggunakan bahasa ihsan Allah Ta'ala kepada kita. Sebab kita hidup ni ihsan dia. Bukan di atas bakti kita, kita taat pada dia dengan tu dia bagi limpah kurnia. Tidak. Kalau kita duk sangka apa yang ada kat kita ni, yang ini adalah hasil daripada taat kita, takarrub kita, damping diri kita pada Allah Ta'ala, zikir kita, sembahyang kita, baca Quran kita, salah, melesetlah sangkaan kita. Kerana apa yang kita dapat ni semuanya tiada lain melainkan semua ihsan dia, ihsan dia, ihsan dia. Istilahnya fadl, bahasa lain ni sebut fadlullah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ni semua limpah kurnia dia, limpah kurnia dia, limpah kurnia dia. Kalau tak guna bahasa limpah pun kurniaan dia, kurniaan dia, kurniaan dia. Istilah ihsan ni pun kalau nak guna memang kita pun rasanya ihsan ni belas ihsan dia. Kalau sikit dengan bahasa lagi lembut tu, kita belas ihsan aja. Kita jangan sangka sama sekali apa kita dapat ni adalah ni sebab aku taat, ini sebab baiknya aku, bagusnya aku. Ada. Jauh. Dan bahkan kita lah orang yang paling besar sekali yang mesti ada keupayaan untuk menilai apa yang taat kita dah buat dengan apa orang tak lalu. Mesti wajib kena.
Kita tak kenal tu lah yang kita dok rasa apa yang kita ada ni, ni taat aku lah ni. Ni doa aku lah ni. Jauh kita tuan-tuan. Kita hidup ni sebab doa kita. Masa bila kita doa, kita minta nyawa dengan Allah Ta'ala. Masa bila kita boleh melihat ni, kita dok minta, ya Allah kekalkanlah kau beri penglihatan pada aku. Masa bila kita minta. Kita boleh hidup ni, ya Allah kau kekalkan aku dalam keadaan iman. Yang ni pun kalau kita muhasabah diri, ya Allah, bila kita minta hidup dalam iman? Selalu yang kita minta apa? Kita bukan minta benda yang besar-besar ni. Kita minta apa? Ya Allah, tambahlah kata aku. Ya Allah, bagilah aku kaya. Ya Allah, bagikanlah aku pangkat. Itu kita minta. Minta. Ihsan yang dia beri, yang kita tak pernah syukuri, kita tak rasai, tapi kita duk minta dengan apa yang kita ingini. Kita rasa Allah Ta'ala tak pernah beri apa pun kat kita lagi. Bayang tak? Bodohnya perangai kita. Astagfirullah. Banyak kita kena muhasabah tentu, tuan-tuan. Satu, diajar oleh para ulama, tentu guru kita. Kita disuruh pandang yang pemberian Allah Ta'ala duk beri tak putus-putus. Yang kita tak sedar pemberian ni, kalau nak hitung, tak terhitung kita. Inilah pemberian yang atas istilah pengarang ni nak sebut, inilah ihsan dia duk beri kat kita ni. Usus kita boleh berfungsi, paru-paru boleh fungsi, jantung boleh fungsi, buah pinggang boleh fungsi, kita punya kubul dubur boleh fungsi. Tak fungsi tu tuan-tuan pakai pampers tu. Tak boleh duduk masjid kita pasal apa? Duduk kencing berak nak duduk masjid ke mana? Semua ihsan dia bukan di atas apa kita punya keupayaan yang ada kat kita. Mana ada apa. Baik, yang tu ihsan yang dia duk beri. Yang kita ni tak pun memandang ihsan dia, tak pula boleh rasa wujud dia, tak pula kita nak merasai nikmat-nikmat ni datang daripada dia, tak pula kita menyedarkan hati sanubari kita, pemberian kau ni ya Allah, alhamdulillah. Bahkan kita kadang tak pernah nak pergi belajar pun macam mana untuk sedarkan diri kita pada Allah Ta'ala. Kalau ajar pun tak pernah bersungguh kita untuk benar-benar untuk melihat pemberian-pemberian Allah Ta'ala dan kurniaan dia, ihsan dia pada kita ni. Bahkan kita makin lalai, makin jauh pada dia. Na'udzubillah. Inilah yang muhasabah yang bergarang kita nak sebut. Jadi, ihsan yang Allah Ta'ala duk beri ni, lepas tu apa pula? Serta berterusan perlakuan burukmu terhadapnya. Kita masih duk perangai buruk dengan dia. Cuma perangai buruk ni kena-kena lah. Ada istilah buruk, perangai buruk zahir, perangai buruk batin. Perangai buruk zahir ni yang besar-besar, tak sembahyang, tak puasa, tak tutup aurat, sedia maklum lah rasanya. Ada benda-benda yang perlakuan buruk je ni, minum arak, berjudi. Yang ni ada benda maklum kat kita. Alhamdulillah, yang ni kalau kita perhati, banyak dah Allah Ta'ala bagi nikmat kat kita ni. Dia pelihara kita macam-macam. Yang kita pun tak pula bersusah payah tinggal arak, judi. Bahkan tak pernah pun ada bau arak. Alhamdulillah. Tak pernah pun ada teringin nak main judi. Alhamdulillah. Tak pernah ada pun nak buat-buat benda maksiat. Nak buat lari anak dara orang ke apa ke. Huduhnya dengar benda-benda maksiat tu. Alhamdulillah Allah Ta'ala pelihara kita. Tapi kalau tengok maksiat batin, banyak kita. Apa maksiat batin ni? Yang ni lah kot nak sebut oleh pagi macam ni. Pasal yang ni lah antara istilah yang disebut ni perlakuan buruk kita pada dia. Perlakuan buruk kita pada Allah Ta'ala ni tak mana tuan-tuan besarnya. Kita tak rasa hadir hati, dia duk sentiasa memberi dan terus memberi kepada kita setiap hari yang kita tak pernah perhati. Inilah perlakuan buruk kita. Tutup guru kita, saya duk ngaji kan, duk syarah dalam bab ni. Inilah maksiat hati yang paling besar kat kita. Tak apa dia? Kita tak pandang anugerah dia. Tuan-tuan, kalau saya sebut gini, saya buat misal. Kita nak main sembahyang ni,
Ada orang tunggu dah bagi RM10, 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 RM10. Pandang tak dia? Pandang? Tak pandang. Yang bagi penampor je. Tak pernah sedar pun pemberian orang kan. Kat kita kan. Katalah gitu. Kita keluar lagi pun orang bagi. Bagi apa? Bagi tapau kan. Nasi lemak. Itu pun tak pandang aja dia. Tak pernah tengok ni siapa punya kenduri ni. Siapa bagi ni. Kotlah nak tanya gitu kan. Buat tak pandang. Buat tak tahu pula. Tambah pula ambil lempor je. Lempor je. Rumah aku sedap ni. Nasi lemak ni selalu. Tu oily lah. Banyak minyak kan. Buang lempor tu je. Huduh operator kan perangai. Yang ni buang nasi kan. Kalau Allah Ta'ala kita bukan buang tu. Kita buang apa? Kita buang ni. Kita punya sedar kita ni. Kalau Allah Ta'ala tak pernah. Kita nak rasa bahawasanya dia duk memberi kita ni sentiasa duk beri. Kita ni duk membazirkan pemberian dia daripada kita. Allah. Apa yang kita bazir kan? Kita tak gunakan pemberian dia ni kepada apa yang dia suruh. Tak mana dia suruh? Dia suruh kita banyak ingat dia. Ulama-ulama kita tu, guru kita tuan, khasnya atas kita baca kita ikam ni. Yang ni lah benda yang banyak dia ajar kat kita. Kalau kita belajar dengan ustaz-ustaz Zahir ni, buah pilih bahasa itu lah. Ulama-ulama Zahir ni, dia akan ajar kita yang Zahir je. Kita baca kita ikam ni, ulama-ulama batin ni, dia bukan ajar hak Zahir. Zahir tu ada benda yang kita dah buat, bahkan bukan buat datang daripada hati sanubari. Di atas kita kenal siapa Allah sebagai ilahi. Tapi dia tak adat yang kita dah buat sejak kecil lagi. Ataupun yang adat yang kita dah terbiasa. Masuk duit dalam tabung. Main jemaah. Ambil wudu. Istinja. Tak kena sembahyang sunat. Sedangkan hati kita duk lalai. Ulama Zahir pada mereka. Kalau dia bagi kuliah pun. Apa yang kita buat ta'at ni padan dah. Padan dah bagi dia. Pasal apa? Taat lah tu. Ni kita mengaji. Yang tu jumpa ulama-ulama Zahir ni. Kita baca macam kita ikam ni. Ni ulama Rabbani, ulama batin. Ajar nak bagi hidup hati sanubari dah. Ajar nak fahamkan bagaimana hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Hubungan batin ni dah. Macam mana nak hidupkan roh kita dengan Allah Ta'ala. Hati kita dengan Allah Ta'ala. Pasal inilah kita sebenarnya. Kita duk faham kita ni jasad kita je. Kalau kita dah faham kita ni jasad kita saja, maksudnya kita memang dah lama kena sesat dengan syaitan. Masa mudah itu. Sekali lagi sebut. Kita ni kalau kita dah rasa kita ni ialah jasad kita ni saja. Ni ialah aku ni. Ni badan aku ni. Sesat lah. Sikit saya tanya gini. Nak faham siapa kita ni. Kita kalau roh tak ada, kita hidup tak? Siapa kata kalau kita tak ada roh hidup? Ada angkat tangan? Adalah kan, pagi-pagi pagi ni. Ada? Tak ada roh kita hidup? Ada? Tak boleh tak? Mustahil tak? Memang takkan hidup kalau tak ada roh dia. Oh tu kita tu siapa? Roh kita tu ke? Kita, jasad ni. Ini pakaian ni. Ini alat yang Allah Ta'ala jadikan untuk menzahirkan kita tu siapa? Kat dunia ni. Kita duk bela yang ni. Kita duk bela jasad ni. Hati kita tak bela. Maksudnya benda yang berharga, yang mahal kat kita tu hati tu. Hati tu apa? Yang tu yang ulama batin bangun dengan kita balik ni. Apa dia? Hubungan sedar kita ke Allah Ta'ala tu. Hidupkan hati kita, hidupkan roh kita. Atau istilah ulama batin ni, hidupkan sir kita dengan Allah Ta'ala. Macam mana supaya hati ni saya sedar ke dia. Kita punya realizing besar ni ke Allah. Bukan realizing kita ke makhluk. Kalau kita duk makhluk tambah pula aku handsome lawa. Misalnya gaduh nak bagi putih janggut. Contoh lah putih janggut, silap terbalik saya sebut. Nak hitamkan janggut yang putih. Nak bagi comel lagi muka yang dah berkedut. Contoh lah saya sebut. Saya lah ni. Bukan tuan-tuan saya sebut kan. Kita duk jaga jasad ni saja. Makan, minum, apa, duk jaga jasad saja. Tapi tak pernah fikir zikir kita macam mana. Tak pernah fikir macam mana baca Quran kita.
Tak pernah fikir kita punya fikiran kita ni nak fikir ke Allah. Allah duk beri ke aku. Tak ada. Bahkan kita ni duk fikir apa dia? Fikiran kita makhluk. Aku nak cari. Cari pula bukan cari. Nak cari jalan nak mengenal ilahi. Jalan cari ini cari ma'asiwa Allah. Selain pada Allah Ta'ala kita cari. Ni hal yang ada kat kita ni. Inilah istilah dia perlakuan buruk yang ada kat kita. Apa dia? Kita jauhkan diri untuk ingat dia, kenal dia, faham dia. Dan nak ingat Allah Ta'ala ni dia tak ada jalan lain. Memang istilah kita pun biasa dengar apa dia? Zikir. Dan Allah Ta'ala tuntut kat kita untuk zikir Allah Ta'ala ni. Zikir macam mana? Zikir banyak. Tak boleh zikir sikit. Dengar nak sebut apa ayat ni pedih lah. Termasuk saya kena ni. Tapi kena sebut. Apa dia? Pasal kita bila tak belajar perjalanan batin ni daripada guru-guru yang sepatutnya kita kena belajar, yang kita berasa kita dah terpelajar. Kita tak perasan kita masih banyak lagi perlakuan buruk kita dengan Allah Ta'ala. Perintah Allah Ta'ala apa dia? Uzkurullaha zikran katsira. Kamu ingat Allah Ta'ala dengan ingatan yang banyak. Okey. Tentu pun cukup dah untuk orang sabar. Berapa banyak kita ingat Allah Ta'ala. Pagi ni, daripada tadi kita katalah kita bangun pukul 5. Katalah itu. Sampai sekarang, banyak mana kita dah ingat Allah Ta'ala. Muhasabah tu sudah. Banyak mana ingat. Sikit lagi tanya gini. Nak ingat tu nak ingat apa? Nak ingat macam mana? Itu satu hal. Saja bagi soalan-soalan itu. Nak ingat macam mana? Ingat Allah Ta'ala ni Allah. Macam tu ingat Allah Ta'ala. Itu bukan ingat Allah Ta'ala. Itu mengeluh. Cuma mengeluh kita tu sebut Allah. Kan? Kalau mengeluh tu adui. Ngeluh je kan. Tapi ngeluh adui. Allah. Punya ngeluh. Ya. Itu bukan ingat Allah Ta'ala tu. Mengingat Allah Ta'ala ni kita sedar dia siapa, kita siapa. Tu ingat Allah Ta'ala. Jadi saja saya nak bagi penjelasan itu nak menunjukkan apa dia perjalanan batin yang kita nak jalinkan dengan Allah Ta'ala. Khasnya nak menjunjung perintah dia yang dia kata uzkurullaha zikran katsira. Kamu ingat Allah Ta'ala sebagai ingatan yang banyak. Jadi bila banyak ni kalau kita sebutlah jam senang. Kalau 24 jam setidak-tidak untuk nama ingat banyak ni 12 jam. Itu pun bukan banyak. Bau balance. Ingat dah lupa. Kalau tak ada 12 jam, maksudnya tak ingat banyak. Kita ingat sikit. Itu 12 jam ni kan. 11 jam dengan 13 jam. Jadilah 24 jam. Kita buat macam ni lah. Senang. Tolak dululah hak tidur tu. Dah tidur tak ada hitung ingat. Tak ingat lah. Pasal memang tidur. Macam ni. 8 jam tolak lah. Tinggal 16 jam. Jadi masa duduk sedar ni tolak tidur 8 jam. Contoh je lah tidur 8 jam tu. 16 jam tu ada tak 8 jam ingat Allah Ta'ala? Ada? Tak ada. Maksudnya ingat Allah Ta'ala sikit. 8 jam tu pun saya tanya gini dulu lah kan. Tanya tu tanya apa? Tanya 8 jam yang zikir zahir ni. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Cerita tu je kan. Tu saya ceritalah batin, fikir, otak. Okay. Cerita hak zikir mulut kan. Ada 8 jam. Campur dengan baca Quran. Campurlah dengan semayang. Itu istilah ingat Allah Ta'ala ada. Ada 8 jam. Semayang, baca Quran, zikir ada 8 jam. Tak ada. Jadi apa hukum kita ni? Ingat sikit Allah Ta'ala. Ingat sikit tu pun ingat apa? Ingat jasad. Ingat mulut sikit. Soal lagi. Kalau ingat batin macam mana? Banyak lagi ke lagi sikit? Lagi sikit. Quran bagi peringatan dengan kita kan, ingat sikit ke Allah Ta'ala ni, tambah dalam solat pun ingat sikit. Allah. Allah Ta'ala kata apa? Perangai macam ni adalah perangai munafik. Kita kena keluar tentang sifat ni. Kita ni munafik lagi. Allah Ta'ala kata apa? Ciri orang munafik ni ialah wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa
wala yadhkuruna Allah illa qalila. Munafik ni, orang munafik ni. Situ ada 3 ciri orang Taala sebut tu. Apa dia? Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Bila nak bangun, nak dirikan solat ni, bangun dalam keadaan malas. Tak ada semangat langsung. Tak ada, orang tak apa, tak ada eager, tak ada keinginan nak bangkit nak solat. Tak ada. Itu nak bangkit solat. Nak pergi solat pun tak tahu. Orang dah azan pun tak tahu. Kau nak cepat lambat nak dapat takbiratul ula kau tahu. Bangun malas. Baik sembahyang fardunya, baik sembahyang sunatnya, sembahyang sunat lagi jauh, malas gila-gilanya. Qamu ila salati qamu kusala. Satu, yura'una nas. Nak nunjuk-nunjuk pada manusia. Yang ni katalah kita tak ada nunjuk pun, tak ada riak dah. Baguslah kita dah. Nak fokus tak belakang. Sebab kita kadang memang ada benda tak ada, cek. Semua tembak. Lagi apa? Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Tak ingatkan Allah Ta'ala ni melainkan hanya sikit. Dan orang munafik ingat juga Allah Ta'ala sikit. Dengar soalan, kita tak ingat apa langsung ke Allah Ta'ala. Macam mana mentabak kita? Renung sikit lah. Saya tak boleh sebut tu sebab saya Allah. Orang munafik ni dia ingat juga Allah Ta'ala sikit dalam solat. Maksudnya dia sedar, ya Allah, aku ni hamba Engkau, Kau yang cipta aku, Kau yang jadikan aku. Sedar juga dia, tapi sikit. Kelas 5 minit tu adalah seminit dia ingat. Pasal seminit tu sikit lah. Kalau 5 minit semayang, 2 minit setengah ingat. Nama dia sama, balance, equal. Nak nama banyak, 5 minit tu maksudnya 3 minit ingat Allah Ta'ala. Ni cerita dalam semayang Kalau cerita luar semayang macam mana? Masya Allah, tabarakallah, na'udzubillah. Dan kita banyak dalam yang itulah istilah perlakuan buruk kita dengan orang lain. Itulah nisbah kita dah jadi Islam daripada kecil ni munjur. Damai masjid, damai jemaah munjur, alhamdulillah. Jadi kita nak kena belajar apa ni? Belajar macam mana nak hilangkan perangai buruk kita dengan orang lain. Nah, perangai buruk ni tuan-tuan, besar dia, kerja hati. Kerja jasad ni, alhamdulillah banyak perkara orang Ta'ala dah pelihara kat kita, kerja buruk ni, alhamdulillah. Saya tak kata tuan-tuan, saya sendiri pun nak kata nak rajin buat ibadat, tak ada juga. Tapi saya duduk mengaji dalam bab-bab nak hidupkan batin ni, pasal yang tu tempat untuk kita nak generate. Pasal yang ni lah, kalau nisbah saya mengaji, kena bancuh, kena diajar untuk kita belajar nak riyadhah hati ni. Bab ni lah paling sikit sangat ada kat kita. Apa dia? Bab nak fikir, renung, zikir ke Allah Ta'ala, dan kita diajar pula, dilatih pula kaifiat untuk zikir. Yang ni kita tak berapa peduli ni. Pasal dia nafsu tak suka. Nafsu tak suka untuk nak zikir ke Allah Ta'ala, fikir ke Allah Ta'ala. Nafsu tak suka. Tuan-tuan saya tak tahu. Saya sebut saya sendiri merasai cabaran tu. Nafsu tak suka. Orang yang dah lepas ni lain cerita lah. Nafsu tak suka nak duduk zikir. Nafsu tak suka untuk duduk. Ya Allah, aku ni hamba Engkau. Alhamdulillah, Kau bagi aku melihat. Nak bagi sedar ke dia tu. Nak hilangkan orang kata apa? Ghaflah kita. Tu bahasa utara itu lah. Nak hilangkan ghaflah kita, lalai kita, yang kita tak ada hati dengan Allah Ta'ala. Tak payah nak. Kita hidup ni sampai seharian, hari sampai ke hari ni. Kalau kita ni hati ni istilahnya tak ada hati dengan Allah Ta'ala, maksudnya hati kita mati kan? Hati kita mati kan? Malam tadi saya hadir satu majlis halaqah ilmu, cerita tentang turuk Quran. Yang ni jarang ada orang belajar kan. Dah ada sikit pun orang mengajarnya. Apa dia? Majlis belajar macam mana kita kiraan Asim riwayat Hafs. Kiraan Asim riwayat Hafs.
dia ada turuk. Semalam ada, saya hadir kuliah tu, masa saya ada kuliah yang ditangguh, alhamdulillah boleh hadir satu majlis yang sangat besar pada saya, manfaat ilmunya. Ajar turuk. Kita selalu dengar tarikat. Tarikat lah. Dengar kiraat. Quran. Kita kiraat Asim riwayat Hafs. Turuk malam belajar 14 turuk. Daripada turuk Ibnu Tahir. Kita tak bisa dengar tuan pelajaran ni. Cuma saya nak sebut, adalah pelajaran dia, sanad dia, wajah-wajah bacaan macam ni. Akhir tu, guru yang mengajar tu bagi peringatan guru dia. Bagi peringatan apa? Bagi peringatan mengenai baca Quran. Pasal zaman dia hafiz Quran. Dan masa dia belajar dulu, ada guru dia yang tanya kat dia, bila jumpa ni ada guru dia yang passion ni, bila jumpa orang, dia akan tanya apa tu? Tanya Quran. Kau baca Quran banyak mana ni? Jadi pelajar ni memang dah diajar sifat amanah, tak mau dusta apa. Dia sebutlah satu ain dia. Dulu kan kita dengar satu ain tak. Lah ni dia ada bunyi satu hizib lah. Satu ain dia. Kata dia, engkau ni baca satu ain je, sepatutnya engkau kena baca 3 juzuk. Kata dia. Engkau kena baca 3 juzuk. Kalau engkau baca satu ain ni, apa dia sebut semalam? Baik masuk ICU lagi bagus. Tajam tuan saya tak tahu. Saya dengar tu macam kena empuk dengan batu. Wow, satu ain. Boleh kita satu muka lah kan. Boleh selai. Selai ni masuk ICU engkau. Patutnya engkau hafiz Quran ni 3 juzuk satu hari. Tu pun 3 juzuk baru nyawa ikan. Kalau meter tu, meter graf, satu ain. Kalau tak ada baca Quran langsung, tak ada zikir langsung, kita cerita batin tu, Baik, bilik ICU. Saya ngaji dulu, kalau ngaji pondok ni, dia sebut macam ni. Kalau bab-bab macam ni lah, kata dia. Jumpa je kalau tanya ada zikir tak? Tak ada zikir. Ngaji ada tak? Ngaji pun tak ada. Takbir kan kau 4 kali lah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh dia, kau mati lah. Mana mati lah. Yang hidup ni jasad je. Hati mampu lah. Inilah pelakuan buruk kita. Jadi sepatutnya macam mana? Sepatutnya kalau orang yang ahli Quran ni, Masya Allah. Patutnya macam mana? Tak ada masa dah untuk kita sibuk dengan benda-benda lain. Tambah kita ahli Quran, hafal Quran. Itu yang hafal Quran lah. Kita tak adalah hafal Quran. Tapi kita orang beriman. Maksudnya. Kita kalau tak hafal Quran tu satu hal. Pasal kita bukan ahli hafal Quran. Tapi kita orang beriman. Orang beriman takkan menjadi rupa kita. Saya ayat-ayat tajam yang Tok Guru dan orang Jilu, bahasa-bahasa dia macam ni kata dia. Sepatutnya orang macam kau ni, bukan macam ni perangai kau. Ayat dia macam tu pun padan. Tambah pula orang macam kau tu kata apa? Kita orang masjid, orang surau, orang boleh baca Quran, hafal Quran, mengaji, mengajar pula kan. Sepatutnya bukan macam ni perangai kau. Tuan-tuan dengar ayat tu je. Tambah pula, kalau kerja sibuk, tak apalah kerja sibuk. Ni tak ada kerja apa pun. Semua pencet lah, contohlah kan. Tapi kau buat kerja apa? Buang masa itu tengok astro. Orang macam kau ni patutnya bukan macam ni lah. Perangai kau. Itu tuan tajam ayat tu. Kalau kita lah, kalau saya lah misalnya. Saya lah kan, saya ngajar. Tuan-tuan ngaji je. Saya ngajar. Ada benda perlakuan yang sepatutnya, ni bukan perangai saya lah, bukan label saya lah. Kalau ada orang kata lah, ustaz. Tengok macam tak ustaz je. Terus ustaz ni bukan macam ni perangai ustaz. Macam? Tuan. Orang nafsu buruk dia radang kan. Cakap baik-baik sikit. Ya. Kalau saya tak ada lah. Saya tajam. Orang yang hati nurani dia bercahaya kan. Dia tengok tu padanlah ayat dia tu untuk
mencahayakan hati kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah telah bukakan pintu hati kita. Khas saya nak sebut tadi tahu mana? Tak ingat Allah Taala tu. Jadi kita ni kalau tak baca Quran pun, kalau tak zikir mulut pun, hati nak kena hidup. Tapi macam mana nak hidup hati? Pasal hati memang tak hidup lagi. Jadi jalan nak hidupkan hati mesti jaga syariat yang Allah Taala beri. Jadi kena ada zikir yang kita kena sebut hari-hari, kena ada selawat yang kita kena baca hari-hari, dan kena ada Quran yang kita kena baca hari-hari. Saya nak sebut gini sikit. Kalau zikir, tuan-tuan, saya nak kata gini. Tuan-tuan kalau tak pernah belajar macam mana kaifiat berzikir dan ilmu nak berzikir, tuan-tuan tak boleh jadi ahli zikir. Dengar tuan saya sebut. Minta maaf lah saya sebut tu kasar sikit lah kan. Iya tuan, dengar sikit, sedar sikit. Saya dulu pun kalau sebelum saya duduk belajar dulu macam mana kaifiat berzikir, nak zikir tak boleh kan. Nak zikir tak boleh. Tak tahu nak zikir je. Pegang tasbih boleh lah zikir. La ilaha illallah. Itu je zikir. Tak betul. Itu kita tak belajar namanya. Kita cuba nak zikir, tapi ilmu nak berzikir tu kita tak pernah belajar. Tak boleh kan. Tak boleh. Dengar saya buat. Tuan-tuan kalau handset tuan-tuan, cermin pecah. Skrin tu pecah. Tuan-tuan tukar sendiri boleh tak? Kalau bukan susah tu kan, ambil pemanas tu. Apa dia panggil? Blower panas tu. Lekang gam dia. Cabut cermin tu. Dia beli Shopee ke, murah Shopee dia. Tengok YouTube macam mana nak pasang. Beli alat tu murah yang kan. Tuan-tuan ambil kedai kena RM100. Tuan-tuan beli dengan Shopee dengan alat tu, murah lagi daripada beli kat Shopee tu. Tapi try pasang tu. Boleh. Saya nak buat misal tu, tuan buat sendiri tu kan. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan ada tayar bocor, dia pergi kedai tayar. Alah, tuan-tuan beli adat sendiri. Buka tu, rendam dalam air, ambil getah tu. Oh, berduit ya. Misal, boleh faham saya cakap kan? Tuan-tuan tak pernah belajar, terbaik dengar. Tuan-tuan buka skru lagi, habis skru yang petak tu jadi bulat. Yang bentuk hexagon tu jadi bulat. Maksudnya apa? Nak letak spana dalam tu pun tak kerti. Tolak. Bukan skru tu buka. Kepala seru, patah. Spana tu bengkok. Maksudnya apa tuan? Kita tak belajar kaifiat. Saja saya nak sebut tu, nak sebut zikir. Kita zikir. Banyak mana zikir? Tuan-tuan sebut jawab saya. 100 kali boleh? Tak boleh? Macam mana nak zikir 1000 kali? Macam mana nak zikir banyak kali? Jadi apa kaifiat paling senang sekali untuk kita ada hubungan dengan Allah Taala? Baca Quran. Kalau tuan-tuan bukan ahli zikir, tuan-tuan tak pernah pergi belajar kaifiat zikir, tuan-tuan tak pernah jumpa guru untuk ajar macam mana zikir, talqinkan zikir, tuan-tuan memang tak ada kerja lain, tuan-tuan kena baca Quran, baca Quran, baca Quran. Baca Quran. Baca Quran ni pula kelebihan dia tahu mana? Tuan-tuan tak faham pun tak apa. Janji baca. Tapi tajwid pun tak belajar. Memang layak masuk ICU kan. Bukan ICU, CCU. Tuan-tuan kalau ada guru kasar lagi boleh. I don't want to see you. Salah. Macam. Kalau I don't want to see you, macam Agung tak mau tengok orang yang nak gaduh jadi Perdana Menteri, tak apa. I don't want to see you. Tak apa. Ni tutup buku, tak nak tengok muka kita. I don't want to see you anymore. Bayang tuan. Tutup buku kita, tak nak tengok muka kita. Apa, mana kita nak letak esok, kita nak dapat syafaat apa lagi. Tok guru kita pun tak iktiraf kita sebagai anak murid. Bayang nak Rasulullah nak terima kita sebagai umat macam mana? Bila Rasulullah, satu hal yang sebut kan, saya nak sebut muhasabah diri ni. Rasulullah pasti ada sayang dengan umat dia, itu satu hal. Tapi nak sebut, kita tak pernah ada sayang dengan Rasulullah. Tak pernah sayang kita nak selawat atas Rasulullah. Tak pernah sayang kita apa Allah Ta'ala duk beri kat kita untuk kita bangun, isikan masa kita dengan apa yang sepatutnya diisi. Itu boleh. Itu yang kita duk baca hari ni, pagi ni. Yang kata apa? Maksudnya banyak perlakuan, berterusan perlakuan buruk kita pada Allah Ta'ala. Inilah perlakuan buruk kita. Jadi asal saya nak sebut, tak mana zikir. Jadi saya duk sebut, saya duk mari ni, saya sering sebut kat tuan-tuan. Ada sebahagiannya saya dah ajar pun tuan-tuan kaifiat zikir, semua saya tak sebut secara khas kaifiat zikir. Tak mana zikir.
Sedar kan, sebut Allah tu, sedar kan, ya Allah ni, dia ada, aku ni dia ada kan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau tuan-tuan tak zikir mulut pun, fikir ni, aku ni Allah yang bagi ada aku, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu kaifiat zikir. Saya sebut. Itu kaifiat zikir. Kaifiat zikir ni bagi sedar kita ada, pasal jalan kita nak ingat Allah Ta'ala, kita lah. Pasal nak ingat Allah Ta'ala, nak kenal Allah Ta'ala, kenal macam mana? Tak. Jalan nak kenal para ulama kita aja, kena kenal kita, sedarkan diri kita, dan sedarkan kita ni Allah yang bagi ada kita. Itu zikir tu. Itulah zikir. Allah bagi hidup aku, Alhamdulillah. Allah bagi melihat aku, Alhamdulillah. Allah bagi dengar aku, Alhamdulillah. Allah bagi aku lagi kedekat untuk berjalan, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia bagi aku boleh menafas, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu kaifiat zikir. Itu kaifiat zikir. Tak ada siapa boleh bagi hidup aku melainkan Allah. Tiada siapa boleh bagi melihat aku melainkan Allah. Tiada siapa boleh bagi mendengar ke aku melainkan Allah. Tiada siapa boleh bagi aku berjalan melainkan Allah. Itu zikir. Itu zikir. Dan disebab perlakuan buruk, yang tu baru istilah perlakuan baik kita. Itu baru nama perlakuan baik. Tidak kita duk buruk perangai dengan Allah Ta'ala. Kita tuan-tuan dengan mak ayah kita buruk perangai. Kalau kita isteri dengan suami kita buruk perangai. Kalau kita suami dengan isteri kita pun kita buruk perangai. Tak pernah rasa kena jasa-jasa isteri kita. Dia duk ngemai rumah kita, masak kita apa. Tak pernah kita fikir ni jasa dia kita. Tuan-tuan bayang tengok, apa saya sebut gini. Kat isteri kita pun kadang-kadang kita tak pernah kenal jasa dia. Kita sebagai isteri pun tak pernah rasa jasa suami kat kita. Kita sebagai anak tak pernah rasa jasa mak ayah kita pada kita. Tu depan mata kita tu. Macam mana nak rasa jasa Allah Ta'ala kat kita. Saya ngaji, Tok Guru dia ajar macam tu supaya kita sedar apa kita nak kena fikir. Kita kalau tak faham, tak faham. Memang hak makhluk keliling kita ni, mungkin kita tak boleh nak istilahnya berterima kasih pada hubungan yang dan khidmat dia duk beri kat kita. Isyarat dalam hadis Nabi SAW, dia kata, man lam yashkurid dasa walam lam yashkurillah, atau kama qala. Siapa yang dia tak boleh terima kasih dengan makhluk, dengan manusia, dia pastinya tak boleh nak terima kasih kepada Allah Ta'ala. Pasal apa? Allah kau boleh nampak dengan mata. Kalau makhluk yang kita depan mata yang kita boleh nampak apa dia beri pada kita pun kita tak boleh nak ucapkan terima kasih, nak menghargai khidmat dan apa yang diberi kat kita, macam mana kita nak boleh ada hati kita boleh sedar kita ke Allah Ta'ala? Ya Allah sentiasa duk memberi pemberian pada kita. Tuan-tuan dengar semua. Lagi jauh kita tak boleh kenal Allah Ta'ala. Semua tak boleh kenal. Contoh saya sebut contohlah, ni saya ngaji ada guru ajar kita latihan berfikir ni. Isteri, kita ada rasa apa dengan dia? Sorry lah, saya bukan nak kata isteri siapa-siapa, nak pergi contoh je kan. Ada rasa apa? Kadang, biasa lah. Dia masak nasi, goreng ikan, masak pun tak apa sedap. Contoh lah, contoh kan. Macam mana? Kita tak hargai apa yang ada oleh dia. Kalau kita perhati satu-satu tuan-tuan, saya silap, mau melutut kita kat dia. Anak kita diurus, kalau dia tak basuh baju, dia tak lipat baju, dia tak basuh pinggan, dia tak siang ikan, dia tak goreng ikan, dia tak basuh air. Pening kita dia buatnya. Sekurang-kurangnya terima kasihlah, tolong urus macam-macam. Kalau nak kira bayar, panggil amah bayar ni, jenuh lah bayar dekat amah. Awak khidmat kat saya macam-macam. Pandang tu. Pandang dia bagi. Apa dia bagi tu? Tolong sembang dengan kita pula. Letih dia picit, dia urut. Contoh lah kan. Contoh, selagi sebut contoh. Saya sebut lebih-lebih lagi, lebih sangat pula saya sebut. Allahumma salli wa sallam. Kita tak pernah rasa kadang apa khidmat dia tu. Kalau dengan makhluk depan mata ni, kita tak boleh kenal budi bicara dia kat kita. Apa khidmat dia kat kita? Soal, macam mana nak kenal apa Allah Ta'ala beri kat kita? Tambah pula tak ada guru nak ajar kita macam mana nak boleh realizing kita pada Allah Ta'ala. Mengarut dia. Dengar saya sebut. Nak zikir apa? Kita tak akan tahu jalan berzikir pun. Dan kita tak tahu pun kita nak zikir apa. Kita faham zikir ni. Zikir lah.
Alhamdulillah, 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 Subhanallah, Subhanallah. Kita faham itulah zikir. Tak, zikir yang tu satu hal, zikir tu. Tapi itu kan masuk zikir. Itu kan matlamat zikir. Jadi kalau saya sebut kita dengan isteri tadi, itulah perlakuan buruk kita dengan isteri, tambah adalah dia khidmat kita macam-macam, sekupang pun kita tak bagi. Lepas tu jekah pula. Kau ni buat apa kat rumah? Kan? Itu kita sebut contoh suami ke isteri, isteri ke suami lah. Dia bagi rumah, dia bagi makan, beli ikan, beli lauk apa, isteri tak pandang ni. Kata menung. Kadang suruh pergi pasar pun malas. Nak jadi apa kat tu? Padahal dia beli beras, dia beri minyak, dia bagi duduk rumah, api semua, elektrik semua dia bayar. Kita sekupang pun tak keluar. Duit dia masuk je. Contoh lah kan. Tak pernah pandang apa pemberian suami. Macam mana? Macam mana nak kenal Allah Ta'ala? Payah. Okey. Itu saya buat sambil misal untuk bagi daya berfikir tu ada. Kau Allah Ta'ala, kita nak pandang apa? Yang tu yang saya sebut tadi, kalau kita tak pernah diajar sebagai ahli zikir, saya suruh kat tuan-tuan ni baca Quran, tapi sikit jenis lah. Takkan tak pernah nak kenal langsung Allah Ta'ala. Nak kenal Allah Ta'ala, takkan tak ada langsung nak zikir Allah Ta'ala. Sedangkan kita diperintah untuk zikir pada dia. Sikit lah situ kan. Kalau tuan-tuan tak pernah pergi belajar khas di talqin zikir pun, saya nak sebut macam ni. Apa dia? Cari jalan macam mana nak zikir. Dan secara tak langsung saya dah ajar lah tadi sebenarnya. Dan saya sebut selalu pun saya dah ajar dah kebiasaan zikir. Cuma kita kerana ilmu ni tak kita ambil manfaat dia. Kita rasa apa yang disampaikan tu macam benda ni macam tak ada kena-mengena dengan kita. Padahal itulah kaifiat kita nak berzikir. Saya sebut sekali lagi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Nak sebut apa? Nak sebut kaifiat kita nak ingat Allah Ta'ala, jalan dia, wasilah dia kena sedar aku makhluk. Paling besar tengok aku. Aku ada. Tak. Allah yang ada. Dia bagi aku ada. Alhamdulillah. Besar ni. Saya mula-mula saya didedahkan ilmu mengenal diri ni. Dengan guru. Dan lama dah bukan tak tahu benda tu. Tapi dia ajar kefiat tu. Dia tahu, ya Allah. Bodohnya aku. Senangnya jalan aku nak kenal kau. Tapi tak reti-reti. Muncullah jumpa guru. Dan sikit soal. Pengetahuan je. Pengetahuan ni tak cukup. Banyak kita ni satu kelemahan kita dan kena tipu dengan syamsu syaitan. Tahu mana? Kita nak ilmu ni. Nak ilmu. Dengar ilmu, balik. Cukup. Quran pun macam mana? Mengaji. Dengar ilmu, balik. Semalam pun saya sebut saya duduk kelas Quran tu. Pasal belajar wajah-wajah bacaan Quran tuan, turuk-turuk ni. Kalau 14 turuk yang ni baca apa? Misalnya contoh kalau nak khatam Quran, ada takbir tak ada takbir misalnya. Pasal ada kiraan, ada turuk yang memang nak baca daripada satu surah tu akan ada takbir. Sekongkong takbir, Allahu Akbar. Baca Fatihah misalnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Habis surah Baqarah masuk Ali Imran pula. Allahu Akbar. Satu kalau contoh waktu duha tu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar kaifiat ulama ni, ada yang takbir, ada yang tak takbir. Ada kaifiat bacaan Quran, ada 21 item dia. Kena ingat apa dia. Kalau kita nak, jadi kalau orang yang memang baca Quran, belajar wajah-wajah baca Quran ni, dah ada ilmu untuk diamal. Khatam, ni cara 1, ni cara 2, ni cara 3, 30 juzuk. Jadi belajar ilmu tu untuk dia nak amal, untuk dia nak baca Quran. Bukan belajar simpan. Belajar tajwid simpan. Belajar makhraj huruf, sifat huruf simpan. Belajar simpan. Untuk masa lapang buat apa? Sokok.
Contoh lah, saya sebut contoh je. Sokok tu nampak udung kan tak? Tak ada buat apa. Tak buat apa. Kita memang taklah relax aja. Buat kerja sana, buat kerja sini, buat kerja sini. Kerja yang sepatutnya, kerja yang kita kena buat, apa dia? Betul? Kerja yang sepatutnya kita kena buat. Kalau kita tak belajar tu yang kita rasa, takkan nak zikir aja. Yang ni ya. Yang, kalau kat tuan-tuan saya tak tahu, saya nak sebut kat tuan-tuan kaifiat tu. Kita akan rasa, takkan nak pegang tasbih zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Inilah kata kita tak faham kaifiat berzikir. Zikir bukan nanti pegang tasbih zikir, kan? Apa saja aktiviti kita buat, itulah jalan kita nak zikir. Jalan kita nak zikir. Apa saja aktiviti kita buat, itulah wasilah kita untuk zikir. Kita buat tu pakai tangan tak? Pakai kaki tak? Ada daya tak yang kita pakai? Pakai mata tak? Pakai telinga tak? Pakai kederat tak? Apa dia? La haula wala quwwata illa billah. Aku tak boleh buat semua ni, melainkan Allah yang bagi daya upaya kat aku. Allah yang bagi daya upaya kat aku. Aku tak ada daya upaya aku sendiri. Aku tak ada kuwah. Aku tak boleh khalqu fi'il. Aku tak boleh cipta perbuatan. Aku tak boleh adakan perbuatan. Allah ni fa'il hakiki, fa'alul lima yurid. Dia saja yang boleh buat apa saja dia kendaki. Aku ni adalah hasil anugerah dia beri kedekat kat aku, tu aku boleh buat. Boleh berkebun, boleh bercangkul, boleh buat pagar, boleh ni, boleh sekeru. La ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Saya sebut saya tu, saya buat pagar kau. Angkut, korek lubang. Macam pagar lama dah hudung, rumput dah pekah. Lembu kambing boleh masuk, tak jadi pagar lah. Repair. Memang ada kesibukan mengajar apa tu, mengajar macam mana? La haula wala quwwata illa billah. Boleh bangun, boleh sedar, otak lagi, melihat lagi, naik motor ni. Alhamdulillah, kau bersih bagi aku melihat, Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya nak ajar apa ni? Saya nak ajar kaifiat zikir. Saya nak ajar kaifiat berzikir. Kita duk zikir selalu tu, pegang tasbih zikir tu, memang yang itulah selalunya common knowledge yang kita faham, inilah zikir. Tak? Itu sebahagian daripada zikir. Bahkan fahaman zikir yang tu terlalu kedril. Yang tu yang menyebabkan kita tak ada zikir. Kaedah zikir ni kita kena ada realizing kita kepada Allah Ta'ala. Dan bila zikir banyak-banyak pada Allah Ta'ala ni apa maksudnya? Kita kena banyak realize kepada Allah Ta'ala. Saya bukanlah pada pagi ni daripada Pekelang Hulu nak main sini. Tapi tadi daripada Simpang Bulai main sini. Mula daripada naik kereta tu. Bawa kereta. Jalan tu boleh tekan minyak. Kau yang bagi daya, kau bagi pandai aku. Boleh bawa kereta, tahu jalan ni taklah terlajak ke kanan ke kiri, taklah bantai, boleh pula brake pula. La haula wala quwwata illa billah. Mata pun terang lagi, nampak lagi. Ada pula unsuspect pula. Alhamdulillah. Dia bagi aku, kedak mati dah aku. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai sini, masuk parking elok. Tak pula terlajak, tak pusing, padang lampu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dia yang bagi sampai aku. Inilah kaifiat zikir. Jadi kaifiat zikir ni apa? Sentiasa kita realize kalau nisbah perbuatan ni Allah yang bagi daya upaya kat aku. Itulah maksud la haula wala quwwata illa billah. Kalau kita duk rasa aku, itulah perlakuan buruk kita kata. Saya sebut macam tu sekali lalu. Baik, bila nak dapat ni, kalau saya ajar kaifiat tu, rasanya kalau tuan-tuan cerdik boleh cari jalan tu untuk cari jalan macam mana untuk sentiasa zikir pada Allah Ta'ala. Sawi contoh tu perbuatan. Khasnya ada sipir kita kalau buat ketuanan apa? Makhluk ni takkan ada melainkan semuanya adalah limpah kurnia dan ihsan Allah Ta'ala. Itu disebut ihsan. Betul kan? Kita boleh ada siapa? Ihsan Allah Ta'ala. Kita boleh mendapat siapa? Ihsan Allah Ta'ala. Kita boleh melihat siapa? Ihsan Allah Ta'ala. Ihsan dia. Bukan daripada kita sendiri, tak ada pasal. Bukan kita bagi hidup kita bagi mendapat kita bagi melihat kita.
Ambil oksigen bagi menapah kita, ubat bagi menapah kita. Edah. Kadang nak makan ubat jadi kuat, tak jadi kuat pun. Nak makan ubat jadi sihat, tak sihat-sihat pun duk bergantung ke ubat aja. Ada bab akidah kadang hancur terus kan. Ini kita katalah akidah kita tak ada masalah tu, tapi kita tak tahu jalan untuk kita zikir ke Allah Ta'ala tu macam mana tu. Jadi kaifiat untuk zikir ke Allah Ta'ala ni, apa dia? Rasakan ihsan Allah Ta'ala kat kita. Sedarkan apa yang kita dapat ni adalah semua datang daripada dia. Allah bagi ada aku. Tak ada pun badan dah. Dia bagi ada langit bumi untuk aku. Matahari ada, alhamdulillah. Cerah dah cahaya. Dia bagi cahaya lagi kat aku. Dia bagi mata lagi kat aku melihat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ada jari lagi boleh pakai. Semua kuat lagi. Boleh pula lagi. Sarapan boleh lagi. Makan lagi contoh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kaifiat zikir. Jadi kaifiat zikir tu apa? Pandang. Paling mudah tengok diri kita. Apa orang Ta'ala beri. Baik. Kita lalai daripada ingat kat dia je. Hak itulah dipanggil perlakuan buruk kamu kepada dia. Jadi Allah Ta'ala duk beri ihsan. Kita berlaku buruk, tak kenal dia yang memberi, tak pernah puji dia, tak pernah sedar ke dia. Jagalah kata dia bahawasanya apa yang berlaku kat kita ni, kelalaian macam ni adalah umpan bagi kamu. Umpan ni terjemah. Yang ni namanya istidraj kat kita. Tambah pula, makin dia bagi umur panjang, makin merapuh. Makin banyak masa terluang, makin tak kerti nak buat apa satu. Makin teruk. Makin kena PKP, kena kurung dalam rumah, makin kuat tengok Astro rupanya. Contoh. Makin tua, makin apa nak sebut lah. Tak payahlah. Tak kira macam nak kata orang tua-tua je, orang muda tak sebut pula kan. Kadang kacau juga ayat-ayat saya ni kan. Macam nak kata ke orang yang tak, saya nak sebut kat saya khasnya tu kan. Cuma saya nak kata, kita tak sedar yang kita ni sebenarnya, kalau bahasa-bahasa lama saya ngaji kalau arwah Tok Guru Patih, dia kata permua. Permua ni bahasa lama ke bahasa-bahasa belah utara sana, belah Kelantan sana. Apa dia? Itulah istilah istidraj ni apa dia? Diberi kita bermacam-macam, tapi kita ni tak pernah nak ada kenal ihsan Allah Ta'ala kita. Ayat dia tu. Khas nak sebut lah itu. Ada pun boleh sembahyang, boleh jemaah, saya tak syarah bab biasa kita dah buat tu. Saya duk cerita, mudahan boleh upgrade satu sudut hati kita, qalbi kita, roh kita. Boleh hidup dengan Allah Ta'ala. Apa dia? Sedarkan taat yang kita dah buat tu, dan apa yang kita dapat ni adalah sebenarnya datang daripada Allah Ta'ala semata-mata, tiada campur tangan daripada yang lain daripada dia. La ilaha illallah. Allah beri semuanya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan dia bagi pula kita ni jadi umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Siapa jadi umat Nabi Muhammad ni? Nabi Muhammad jamin nak bagi syafaat. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah memang jamin bagi syafaat. Nak tengok tak mana pula? Adakah kita layak mendapat syafaat dia? Adakah kita memenuhi SOP untuk jadi umat dia? Itu muhasabah tu ni. Tadi masalah kita dengan Tuhan, ni kita dengan utusan Tuhan. Khasnya Nabi Muhammad SAW tu. Apa yang melayakkan kita untuk syafaat dia? Istilah bahasa saya ngaji kalau Urdu kan, kena ada naz dengan Nabi Muhammad. Ada kebanggaan, rasa megah, aku umat Nabi Muhammad SAW. Jadi nak megah macam mana? Kita proud dengan Nabi Muhammad ni, nak buat apa? Selawat salam atas dia. Nak buktikan kita umat dia. Kain jubah, kain surban, kain kepiah. Buat apa lagi? Aku ni hamba Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Aku umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan antara ajaran Nabi Muhammad ni apa? Kasih sayang sama orang lain. Tengok ada orang lain, ingatkan dia. Ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Aku ni umat Nabi Muhammad SAW. Kuntum khaira ummah. Jadi khaira ummah pula. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang ni tuan-tuan, yang kita kena keluar daripada lalai kita ni. Yang ni
lalai macam ni nama dia perlakuan buruk kita pada orang Taala. Yang ni atas keadaan yang kita duk perangai macam ni nikmat sentiasa duduk beri dan mengalir kepada kita daripada ilahi, tapi kita tak boleh nak akses kita punya hati sanubari ni untuk sedarkan ke dia. Yang ni namanya kita setiap hari duk dapat istidraj. Alhamdulillah. Isyarat Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, akan kami binasakan mereka dengan beransur-ansur daripada tempat dan keadaan yang tak sedar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita daripada duduk dalam keadaan istidraj ni. Jadi macam mana keluar pada istidraj ni? Jangan ada perlakuan buruk kita pada dia. Macam mana tak ada perlakuan buruk ni? Banyak hidupkan hati sanubari kita untuk fikir ke dia, zikir ke dia. Macam mana zikir ke dia? Sedarkan aku ni makhluk dia. Dia bagi nikmat yang ada kat aku ni, anugerah dia. Pujilah Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Duk lalai, astagfirullah ya Allah. Aku lalai Allah. Aku lalai ni, astagfirullah. La ilaha illallah. Cari jalan nak mudah-mudahan Allah Ta'ala lembutkan hati sanubari kita. Bagi faham hubungan kita dengan dia. Pentingkan untuk kita boleh zikir pada dia, berselawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan benar-benar melayakkan jadi umat dia dan dapat syafaat dia. Masa situ dulu untuk pagi ni. Panjang umur kita sambung nanti matan seterusnya. Kata dia, min jahlil murid an yusi'al adaba fa tu'akhirul uqubata anhu fayaqulu law kana hadha su'a adabin laqata'al imdada. Masya-Allah. Auzubillah. Sama juga. Bab kita nak belajar ke depan pun dia nak bagi peringatan tentang kelalaian kita, buruk adab kita, khasnya adab kita dengan Allah Ta'ala. Begitu juga adab kita dengan guru, adab kita, masya-Allah. Banyak tuan. Ni insya-Allah banyak umur jumpa. Kalau tak ada masalah kat kita, PKP apa ni, tak ada istihad darurat ke apa ke, tak tahulah apa keadaan. Itu pun macam-macam hal kat kita tuan. Kita tak tahu apa ke depan peluang yang ada ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita boleh rebut. Nak hidup tak tahu apa hari lagi. Dia bagi kita betul-betul hidup, nak cari redha dia, nak dapat iman kat dia, hidup kat hati sanubari kita. Walaupun masa terdekat ni kita istilahnya baru nak hidupkan hati, baru nak boleh nak zikir pada ilahi. Jadi tengok kita mati dan kadang itu. Alhamdulillah, mati iman namanya. Nak tunggu jadi macam para awliya, para salihin, para nabiyin. Masya Allah, jauh kita. Saya rasa jauhnya nak capai tahap tu. Boleh hidup hati ni kenal Allah bagi aku hidup. Allah bagi aku melihat. Allah bagi aku kedekat. Buatlah taat yang kita duk buat ni, teruskan dia masih masa yang sama. Upgradekan hati sanubari kita tu. Pasal yang tu lah bab yang paling lemah sangat kat kita ni. Bagi hati ni hidup Allah Ta'ala ni. Boleh sedar pula tu, masih yang sama hidup hati ni, bangun pula buat taat dengan zikir, dengan selawat, dengan baca Quran. Mudah-mudahan masa tu lah, masa kosong kita ni banyak kita isi dengan perlakuan seumpama itu. Dan Allah Ta'ala mudah-mudahan dia faham dengan kita bagaimana kaifiat untuk jadikan semua yang ada kat kita ni jalan untuk zikir kat dia. Khasnya diri kita ni, jalan untuk zikir Allah Ta'ala. Sedarkan Allah bagi aku hidup, Allah aku bagi menafas, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dengan jalan mengenali dia sentiasa memberi ihsan kepada kita. Pasal situ dulu. Mudah-mudahan kita semua dengan sempena majlis yang kita duduk tempat baik ni, Allah Ta'ala buka kami tu hati kita, lembutkan hati sanubari kita, lapangkan dada kita untuk banyak zikir, ingat dia, tauhidkan dia. Soalan kalau ada. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsika wa lana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.